masuk 21 orang. Malam ni sikit lah orang. Silakan. Malam ni sikit orang. Dah malam ni selalu beramai kak. Boleh. Okey, 30-40 biasa. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى وللحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana memberi kita kehidupan dan dipenuhi dengan berbagai-bagai nikmat dan dipenuhi dengan berbagai-bagai kurniaan, sekecil-kecil sampai sebesar-besar kurniaan dalam hidup kita hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala nak menzahirkan apa yang dikatakan oleh ilmu pengetahuan, yang dikatakan oleh akal fikiran mengenai kasih dan sayang, mengenai cinta, mengenai rindu, yang bersesuaian dengan ilmu, yang bersesuaian dengan kepahaman akal. Itulah yang Allah Ta'ala nak bagi kita tahu. Nak bagi kita tahu tentang nilai kewujudan, nilai ada kita di alam maya ni. Nak bagi tahu betapa dia sangat-sangat mengingati kita untuk kita merasai apa yang dinamakan wujud. Maka syukurilah, letakkanlah nikmat ni bersesuaian dengan tempat dia, supaya kita sentiasa jadi hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Dan ianya juga adalah untuk keselamatan hidup kita di dunia ni dan juga keselamatan hidup kita di akhirat nanti. Jadi orang yang selalu ada alertness, kepekaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan kepekaan itu menjadikan kita orang yang sentiasa dekat dengan Tuhan. Sedekat-dekatnya pada faham ilmu dekatlah. Pada hakikat dekat ni tak ada nak ukur, tak erti, tak nak letak pun tak tahu, tapi sedekat-dekat perkara kita dengan Allah. Jadilah sebegitu, nescaya kita akan selamat di dunia ni daripada terpengaruh dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan pandangan kita, penyaksian kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, Jom. Mai kita belek tengok buku Futuhul Ghaib. Syarah 24 hari ni Ustaz. Baik, sekejap. Baik. Ni semua syarah saya pasal. Syarah yang ke-24.
24. Aduh. Mana tak tahu. Ni dia. Syarah ke-24 kata Syekh Abdul Video. Qadir Al-Jilani. Sekejap. Aduh. Siapa dia Rohaya Said ni? Tak pernah ada pun masuk lain ni. Dia isteri saya, Malik. Oh. Al-Ghulam. Okay. Welcome. Masuklah. Saya tak tahu. Tak. Saya Tak. Nak dia duk habang dia budak rupanya dah kahwin. Oh. Dia kahwin lagi, dah kahwin rupanya. Okey. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata kekasih Tuhan ni, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata beliau dalam syarah yang ke-24 kitab Futuhul Ghaib, pembukaan kepada yang rahsia ni. Kata Syekh ni, janganlah kamu engkar kepada Allah dan berpegang teguhlah kepadanya. Engkar ni apa dia? Jangan bantah. Bantah yang dimaksudkan di sini apa dia? Menyembunyikan kebenaran. Apa dia yang benar? Tuhan tu maha benar. Maka nak cerita lagu mana, nak abang lagu mana, dia tak nampak, dia ni tak dizahirkan, dia tak bersamaan dengan yang baru. Nak membenarkan lagu mana? Maka benarkanlah apa yang dia benarkan. Apa yang Allah Ta'ala benarkan? Allah Ta'ala benarkan Muhammadur Rasulullah. Maka benarkan Muhammad ni. Nak benar Muhammad macam mana dia pun tak ada dah. Bukan Muhammad yang bertubuh tu. Bukan Muhammad yang bersuara. Bukan Muhammad yang berkeadaan. Ni Muhammad yang mutlak. Yang dipandang Tuhan. Yang dilihat Tuhan seawal-awal perkara. Maka muliakan dia, benarkan dia. Kerana dia saja yang membenarkan Allah. Oi, macam tu kah? Macam tu. Macam mana nak benarkan dia? Ia kan kepada akhlak yang dimiliki dia. Oh, akhlak tu apa dia, Ustaz? Akhlak itu adalah kepribadian, budi pekerti, sasiah diri. Akhlak itu perangai, bahasa mudah kata. Oh, perangai apa yang nak kena muliakan, nak kena benarkan tentang Muhammad? Benarkanlah perangai ma'rifatullah. Perangai dia mengenal akan Tuhan dia. Benarkan yang tu. Dia tak mengenal yang lain, dia tak tahu yang lain. Yang dia tahu Allah itu Tuhan bagi sekalian alam. Yang telah menzahirkan diri dia sehingga menjadi suatu kewujudan yang sangat-sangat hebat. Maka jangan engkar. Kalau lagu tu, janganlah engkar akan kewujudan diri kita. Adalah pandangan Tuhan. Jangan engkar yang tu. Itulah kebenaran yang diperintahkan. Jangan melihat adanya sesuatu di samping kita melebihi pandangan Tuhan terhadap diri kita. Jangan. Jangan mengia-iakan sesuatu yang lemah itu kuat. Jangan mengia-iakan sesuatu yang hebat itu lemah. No? Kemudian kata dia, kembalilah kepadanya dengan penuh khusyuk dan rendah diri. Baliklah dekat dia. Macam mana Ustaz nak balik kat Tuhan dengan khusyuk dan rendah diri? Khusyuk tu bahasa Arab lah, rendah diri tu bahasa Melayu. Satu je lah. Balik dengan rendah diri. Lagu mana? Selalu memandang akan kehebatan Tuhan di balik kesempurnaan sifat-sifat Tuhan. Yang kata khusyuk tu, kita selalu memandang Tuhan automatically. Diri kita akan jadi tawaduk. Kita tengok Tuhan tu maha kaya, kita dah rendah. Kita tengok Tuhan itu maha pandai, kita dah rendah dah masa tu. Automatik kita jadi orang yang tawaduk. Bila kita mengetahui tentang kedudukan Tuhan tu.
Jadi tidak boleh mengetahui itu melainkan Muhammad saja. Sebab tu saya kata baliklah pada membenarkan Muhammad tu. Sebab dialah yang menyaksi akan ketuhanan Allah tu. Mutlak. Dia saksi. Sebab apa dia boleh saksi? Sebab dia yang paling awal. Dia yang paling awal dalam pandangan Allah. Dia yang paling terang dan nyata dalam pandangan Allah. Maka balik kat dia. Dan bertawakallah kepada dia. Serah diri, serah diri. Oh, nak serah diri lagu mana? No. Nak serah diri itu lagu mana, Ustaz? Pandanglah diri itu. Pandang diri hak kita, hak Tuhan tengok tu. Cuba pandang diri itu. Didapati kita ni ada 4 perkara besar. Kalau kita tengok pada diri kita, yang Allah Ta'ala pandang, kita tengok ada 4 perkara besar. Pada mendekati faham akal ni, 4 perkara besar. Pertama, kita dapati diri kita lemah. Bila lemah, mesti ada sifat penyerahan, mesti ada sifat tawakal, bergantung. Kedua, kita dapati diri kita jahil. Kita yang tak tahu apa. Mesti kita dapat jadi orang yang menyerah sebab kita tak tahu. Kita tahu kata yang tahu ni Tuhan saja. Kita ni tak tahu. Ketiga, kita selalu belek-belek diri kita. Kita dapati diri kita ni adalah yang sangat hina. Kita penuh dengan kehinaan. Maka bila kita tahu diri kita hina, kita automatik jadi rendah. Sebab mesti pada kehinaan kita adalah kenyataan mulianya Allah. Dan yang keempat, kita melihat diri kita dengan penuh kepapaan. Fakir. Kita tengok diri kita al-papa wal kedana. Bila kita belek diri kita dengan kepapaan, kita mesti tahu hanya kerana Tuhan itu ghaniyun, kaya. Wajib dia kaya. Sebab tu kita merasa diri kita cukup fakir. Bukannya susah pun, senang aja. Senang je tuan-tuan. Lepas tu nak buat macam mana, Ustaz? Nak tengok di mana? Tengok pada sekeliling kita. Menjadikan kita sangat-sangat rasa diri kita hina. Alam berkorban diri. Alam ni berkorban diri kerana nak menyatakan cinta Tuhan pada kita. Tentu kita rasa malu, rasa tak layak. Sebab kita bukan ada apa pun. Sehingga kita dimuliakan seluruhnya. Tapi kita jarang fikir tu. Nganga apa tau. Kan? Kita patut kena fikir macam tu, kena renung-renung dah. Dia tak fikir, dia pergi tak mana, merelok tak mana. Tak tahu. Hei, susah sungguh lah. Dia bukan tak tahu. Kadang-kadang dia ada sikit yang dinamakan ketegak gok-gak. Keras hati. Ya Allah. Kemudian dia kata, dan kepada dia dengan sepenuh penyerahan. Selagi kita tak melihat kehebatan Tuhan ni, tak boleh bagi 100%. Sampai kita tengok, kita lihat, kita faham sungguh hebat Tuhan ni, automatically tawakal kita akan menjadi 100%. Kita jadi betul-betul serah. Kita tak terpaut langsung dengan apa yang kita miliki. Kerana kita tahu tentang Tuhan tu sendiri. Tak terpaut langsung. Jadilah kita macam Nabi SAW. Selalu rendah diri. Selalu rasa diri ni hina. Selalu rasa macam tu. Pasal dia selalu memandang Tuhan dia. Kita ni hari-hari duk kata, Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sebut tu macam kenal sangat. Tiba-tiba rupanya sebut ni ikut-ikutan. Macam duk main pondok-pondok kecil-kecil dulu. Kan? Duk perasan saja macam rumah. Duk perasan saja macam ada kerja. Duk perasan saja macam kahwin. Wahai, semuanya olok-olok sahaja. Kalau gitu hari-hari lah mengucap dalam semayang. Ashhadu an la ilaha illallah. Macam main pondok-pondok juga rupanya. Hei, Kalimanjaro tu. Ya Allah. Kata Kalimanjaro ni apa pula? Gunung berapi yang ada di Indonesia. Tanyalah, Lam dia duduk sana, dia tak.
Kemudian katalah Tok Syekh ni lagi, kata dia, bertawakallah kepada Allah dengan penuh penyerahan. Janganlah turut hawa nafsu kebinatangan kamu itu. Nafsu yang mana? Yang tiga tu. Amarah, lawamah, mulhammah. Tiga ni. Jangan ikut dia. Yang kita boleh kenal, ni nafsu jenis mana, ni nafsu jenis mana. Kita boleh kenal. Kita boleh tahu. Sebab kepahaman telah diletak kat kita. Makan nasi lauk sedap, ikan terbuk belah belakang, buah cabai bakar. Mablis. Kan? Makan dengan apa, tak tahu. Makan dengan paru sambai. Makan dengan sayur lemak pucuk paku. Mesti menanah ya, kan? Bini main belakang pun tak nampak, bini lalu depan pun tak nampak. Pasal apa? Pucuk paku rengkung dia, tak nampak apa. No. Tetapi tengah-tengah sedap kita makan, tiba-tiba hati kata, tak boleh banyak-banyak kan. Saat lagi aku nak semayang pun susah. Ni kita kenal nafsu tu. Kita tahu nak jolok masuk tu nama dia amarah. Tetapi bila mutmainnah ada di situ, dia akan kata, cukuplah tang ni. Esok-esok pula. Tu kita kenal nafsu tu. Bukan kita tak tahu. Tak kenal macam mana dia, member kita, best friend kita lama kot. Sejak beranak bela, best friend tu. Kan? Pergi mana boleh ada. Duduk tahu mana boleh ada. Kan? Berkawan tiap hari. Tapi yang pastinya, dia tak pernah setuju dengan kita. Jadi kita kena selalu ajar sama dia. Kan? Selalu kasih pembelajaran. Bagi dia hari-hari belajar. Jangan nak bantah. Dia tak peduli sebab dia Allah Ta'ala jadikan begitu sifat dia. Kita kena kuasai dia. Kita kena jaga dia. Pasal apa? Dia tak peduli. Dia tetap macam diri dia. Tak usah duk kata apa. Aku jago lah. Kan? Tapi kalau kita selalu train dia, mesti berjaya. Pasal apa? Pasal Nabi pun memiliki yang sama. Dia pun ada amarah. Nabi pun ada lawamah. Nabi pun ada mulhammah. Kalau dia boleh train, kalau dia boleh ajak, kenapa tak kita? Sayyidina Umar, bila dia dah menguasai nafsu tu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni, dia panggil harimau Allah. Singa Allah. Dia jenis garang lah. Dia jenis tak nak peduli lah. Kan, Sayyidina Umar ni, satu hari dia tangkap. Inilah musuh Islam ni. Perang-perang dapat tangkap. Dia ditawan. Kemudian, dia kata dekat musuh tu lah. Lalu ni aku bagi hang kata dua. Sama ada hang nak masuk Islam. Atau hang ajak aku atau hang ajak orang-orang Islam tentang ilmu yang hang mahir. Bagi kami pandai. Teruslah kawan tu ludah dia. Tuih. Banyak cantik muka hang. Dia terus angkat kawan tu letak atas kuda dia. Dan dia tuntun kawan tu. Dia bawa kawan tu duduk atas kuda dia. Tadi duduk berjalan kaki lah. Dia turun kuda. Dia bagi kawan tu naik kuda. Dia tuntun bawah. Sahabat tanya, awak hang buat aku tu? Umar, pasal apa hang buat kerja aku tu? Dia kata, tadi kalau aku marah dia kerana Allah. Tapi sekarang ni kalau aku marah dia kerana dia ludah aku tak mau tu. Hak tu nafsu aku tak mau. Biar dia duduk atas, biar aku rasa aku duduk di bawah. Tu dia kenal. Kalau Sayyidina Umar boleh kenal, takkan Umar hak dalam ni tak boleh kenal. Nampak sangat lah. Tak apa nak betul. Tengok. Dia ada kenal nafsu dia macam mana. Maka kawal. Pasal apa Tuhan kena buh nafsu tu kat kita? Kalau tak buh lagi, elektrik pun tak ada. Elektrik pun kita tak cari. Kereta pun kita tak buat. Rumah pun kita tak buat. Apa pun kita tak buat. Sebab nafsu-nafsu ni dia nak benda-benda tu. Dia buat. Tapi kalau dia lebih-lebih sekali lagi, rumah dah jadi Bangalore lah. Nak duduk 5 kaki lah. Rumah 1000 kaki. Segi. Ni kalau nafsu kuasai. Sebab tu kita kena kenal. Okey. Macam cerita dekat Nak Lena yang cerita ni. Kan? Okey, Ustaz. Okey. Alright.
Pasal semua bakat diam, terpegun, terpaku. Alah, bila yang menyanyi ni Jamal Abdillah. Seniman menangis. Uyo. Mablis. Tuan-tuan nak serius sangat lah hidup ni buat apa? Malaikat maut bukan takut. Malaikat maut tak nak takut tuan-tuan suruh buat muka garang kan. Harimau macam tu punya garang pun malaikat maut ambil. Tambahlah muka kapten yang kita ni. Dia tak nak heran. Firaun pun dia lipat dah. Namrud pun dia lipat dah. Kalau setakat lah tudung botol toyu cak ayam ni. Dia tak nak heran. Jadi tuan-tuan, berlapang dada. Tak payah kita kelang kabut. Tuhan kata aku hantar hang bukan nak suruh kelang kabut. Aku nak suruh hang relax, hang tenang. Pasal apa? Pasal aku suka kat hang. Hang ni bagi roh betul. Aku syok kat hang pun nak buat muka serius. Aduh, saya tidur lebih pula ni. Pening. Tadi petang terbongkang. Tekang-kang-kang. Lena, apa tak sedar apa-apa. Aduh, tak mana dah tak tahu. Dan nafsu kebinatangan. Tengok nafsu binatang. Nafsu binatang ni apa? Keinginan yang ditutupi oleh jahil. Lagi teruk tu. Kita ada keinginan tapi ada sedikit alim. Kita ada kealiman dalam keinginan kita. Nafsu kebinatangan, dia dahlah binatang, sifat rakus dia tu ditutup oleh kejahilan. Tu dia. Sebab tu dia kata nafsu kebinatangan. Dia ikut kehendak diri yang tak tahu apa langsung. Main redah. Janganlah sampai macam tu. Martabat kita insan kot. No? Martabat insan tak boleh lah. Ada nafsu tapi dikawal oleh ilmu. Ilmu kawal dia. Ilmu jaga dia. Kemudian janganlah mencari kepentingan semata-mata untuk dunia atau akhirat. Penting dia semata-mata untuk membenarkan, mengiyakan akan Muhammad yang dia letak pada diri kita tu. Membenarkan yang tu. Bukan hal dunia atau hal akhirat. Hal dunia nak senang untuk memenuhi hawa nafsu. Hal akhirat nak bahagia juga untuk memenuhi diri dengan hawa nafsu juga. Tak mau, bukan kerana tu. Sebab itu dah mutlak Tuhan letak. Tetapi yang kita nak mengiyakan, membenarkan apa yang dibenarkan oleh Muhammad, iaitu Allah. Kita nak yang tu. Kita nak yang tu dan kita fokus yang tu. Dan tujuan kita adalah yang tu. Tidak, kita tak katalah lillahi ta'ala. No. Usalli lillahi ta'ala. Semayangku ini kerana Tuhan. Lillahi ta'ala, tak semata-mata, bukan kerana yang lain. Nah. Pesat bateri laptop nak habis pula dah. Dia macam-macam. Cah. Dah cah. Cah. Okay. Ni komputer ni tak apa cah ni jadi gitu. Kalau dia cah sekali lagi, semangat mula mai. Dan atau mencari kedudukan yang lebih tinggi atau lebih mulia. Tak payah. Fahamilah, kedudukan yang lebih tinggi atau kedudukan yang mulia itu ialah mengetahui bahawa Allah itu Tuhan, Muhammad itu hamba. Itulah kedudukan yang tertinggi. Mengetahui Allah itu Tuhan, yang mana bila Tuhan cukup faham, menguasai seluruh alam. Dengan kekuasaan mutlak tanpa ada campur tangan daripada mana-mana pihak. Mengetahui yang tu, itu adalah kedudukan orang yang mulia. Tak payah cari kemuliaan lain. Bila yang tu kita faham, bila yang tu kita reti, maka kemuliaan akan sampai kat kita. Automatically dia sampai. Kita faham kata kita ini berada di bawah naungan kekuasaan Allah mutlak. Tanpa ada campur tangan. Tanpa ada perundingan daripada mana-mana makhluk di alam ni. Mutlak dalam genggaman Tuhan. Dan mutlak kita juga adalah hamba yang dicipta Tuhan tanpa ada campur tangan apa pun. Berdiri dengan kesucian Tuhan tu sendiri. Yang itulah dinamakan kemuliaan. Nak cari binatang apa lagi mulia? Jadi agung ke, jadi presiden ke, jadi Perdana Menteri ke. Kalau yang ni tak faham, tetap hina. Kalau kita jadi orang yang duduk di dusun, jadi orang yang duduk dalam hutan, kita jadi orang duduk tepi sungai, tepi laut. Kalau faham yang ni, tetap mulia. Pasal apa? Pasal alam ini kita kuasai, bukan alam menguasai kita.
Kita kuasai alam bila kita mengetahui yang ni. Sebab tu kita tak peduli dengan apa-apa situasi pun. Nak peduli apa aku yang lebih mulia. Okey. Okey. Halo. Okey. Sound check. Alright. Ni apa ya? Risau aku. Risau tidur. Mestilah risau. Tak percaya, cuba tuan-tuan yang habang tengok. Cuba tuan-tuan baca, tuan-tuan habang tengok. Semua pakai duduk sengap. Tuan-tuan pun risau, mati dah kau perempuan ni. Kau tak duduk sengap. Kau Bukan kena anak. apa ni? Mengaji di depan-depan pun kita susah hati ni mengaji duduk di luar ni. Guru ajak. Cuba tengok budak-budak lena. Nak ingin guru tu. Hang lena nak aku duduk ajak. Hang bagi roh betul budak ni. Tambahlah dalam filem-filem star yang duk ada ni. Ya Allah, lagilah susah hati. Dalam muka macam Shahrukh Khan ni semua. Tambah alih muka macam pelakon Korea. Ustaz, kartun macam kajol. Kartun kajul macam umur 12 tahun dulu. Bilang agak tengok orang aku. Ulang jaga sikit, kadang jaga aku pulas telinga hari melampau ni, no. Dan ketahuilah bahawa kamu itu adalah hambanya. Nampak? Dia abang sini. Tok Syekh mulia ni, Syekh Abdul Qadir Jilani ni kata yang sama. Ketahuilah bahawa kamu itu hambanya. Nampak? Kita ini klon. Kalau bahasa mudah ni, kita ni klon dia. Jadi, hang tahu kata, bila klon, hang tak ada benda yang hang minat. Yang hang minat dekat dia saja. Yang hang suka dekat dia saja. Yang hang atraktif, tertarik hanyalah pada dia saja. Ini hamba. Lepas tu dia kata, ingatlah. Maksudnya beringat. Hang bukan untuk benda lain. Hang bukan untuk keadaan lain. Hang untuk dia. Pasal apa hang masih nak letak benda lain menjadi keutamaan hidup hang? Tak lagi hang bawa diri hang binasa. Tok Syekh ni nak ratus tahun dulu tu. Dia habaq yang sama je. Kita dah lepas dah. Tetap benda yang sama, tuan-tuan. Oi. Tak boleh lari punya. Tetap benda yang sama. Cuma mungkin ketika tu dia keadaan lain, suasana hidup dia. Macam lain proses hidup dia. Kita macam lain pula. Tapi tujuan, matlamat, pandangan, perhatian adalah yang sama. Apa dia? Allah. Cuma sekarang ni kalau tuan-tuan kata Allah, dah berlain dah daripada perkataan Allah yang disebutkan oleh orang lain. Tuan-tuan sebut Allah, bagi kawan sebut Allah. Cuba tanya, Allah ni apa? Tuan-tuan boleh explain lah. Aku punya Allah dengan hang punya Allah tak sama. Sebab tu dia habaq dah. Muhammad kata kat dia apa? Lakum dinukum waliyadin. Hang macam mana hang faham, aku macam mana aku faham. Selagi hang tak faham macam aku faham, hang bukan macam aku. Okey, mai sambung lagi. Dan hamba dan kepunyaan itu adalah sebenarnya kepunyaan tuannya. Nampak? Lah balik. Wa inna ilaihi raji'un. Ayat tu. Lah sekali ayat tu lah balik. Kepada akulah kamu akan dikembalikan. Maksudnya apa? Aku bos. Tidak ada yang lain melainkan aku. Siapa lari dulu? Bos lari dulu. Firamli buat cerita tu. Dan si hamba tidak ada apa-apa. Tuannya yang mempunyai segala-galanya. Kan saya kata, kita menikmati. Tuhan memiliki. Saya dah abang lama dah. Saya dah abang cerita lama dah. Yang menikmati kita. Sebab Tuhan tak menikmati. Sebab dia bukan ada tubuh. Tuhan bukan ada rasa macam kita. Tuhan bukan pandang macam kita. Dia bukan dengar macam kita. Maka dia tak menikmati. Kita ni boleh menikmati. Tetapi oleh kerana kita ni hanya menikmati, kita bukan dapat menguasai dia. Bukan dapat memiliki dia. Contoh-contoh, oleh kerana kenyang itu bukan hak milik, sebab tu tak boleh kenyang lama. Oleh kerana lapang itu bukan hak milik, dia adalah nikmat saja, maka tak boleh lapang lama. Jangan susah hati dengan lapang, jangan seronok dengan kenyang, sebab dia silih berganti. Nama dia qada dan qadar. Itulah qada qadar.
Sebab dia arus sungai yang mengalir di dalam sungai. Kita adalah tebing sungai. Maka apa-apa yang terkandung di dalam sungai itu bukan kita punya. Dia hanya laluan saja pada diri kita. Sebab tu bila ada bangkai dalam sungai tu tak usahlah ada buat susah hati sebab dia mengalir ke hilir sungai. Kalau ada minyak wangi dalam tu tumpah dalam sungai tu jangan duk seronok sebab dia hanya mengalir sahaja. Dia bukan menetap. Noh. Seronok tengok muka tuan-tuan semua pening. Noh. Bukan penin. Muka kena sentuh. Muka bila Tuhan sentuh, muka dia guni ya. Bila Allah Ta'ala sentuh dengan ilmu, tuan-tuan muka jadi muka curious. Muka tertanya-tanya. Betul-betul bagi roh. Kan? Patutnya lama dah faham. Tak faham-faham lagi. Lah baru faham. Barulah rasa hidup ini ada makna. Hidup ini ada pengertian rupanya. Bukan saja-saja kehidupan ni. Barulah boleh jadi orang. Betul. Kalau tidak, dia jadi orang-orang. Masa bila? Puspawangi. Tahu? Okey, mari kita sambung lagi. Hello. Hello. Okey. Ada. Hello. Dan hendaklah kamu bersopan santun dan jangan menyalahkan tuanmu. Hang buat, hang tanggung sendiri. Hang jangan nak bang. Oh ni kehendak bos. Oh ni kehendak big boss. Oh big boss mau macam ni. Tolong sikit. Hang buat, hang tanggung. Sebab big boss dah lengkapi semua tentang diri dia kat kita. Pasal apa? Kita klon. Bila klon, dia hampak, dia bubuh habis semua sifat dia kat kita. Jadi kalau silap yang berlaku, bukan dia bagi. Kita yang mau, kita yang pergi cari, kita yang ambil buat. Jangan dia buat salah. Ni ketentuan Allah. Banyak amnya ketentuan Tuhan. Amboi. Tuhan kata, aku bagi kat hang semua ada apa yang ada kat aku. Kalau tentu hang lah tentu. Siapa aku pula? Semua nunggu kat dia Ustaz. Senang-senang boh jahat kat Tuhan. Banyak cantik. Dan apa yang didahulukannya tidak dapat dikemudiankannya. Hak tu aturan dia mutlak. Yang dia kata fa'alul lima yurid. Dia buat macam mana aku mau, macam mana dia mau. Jadi tak boleh umur ayah lebih muda dari umur anak. Mesti ayah mai dulu. Kemudian baru anak mai. Jadi anak mai dulu, lepas tu baru ayah mai. Dunia sudah mau terbalik. Jual orang lagi bagus dari jual unta. Inilah pasal. No. Tetap dah macam tu. Pucuk keluar dulu. Lepas tu barulah mai dahan, mai ranting. Pucuk kena mai dulu. Jadi dia nak abang kata, aturan hidup aku letak dah. Seniority hang kena bagi penghormatan kat dia sebab dia lalu dulu. Sebab tu, mak hang tak mengaji ke, ayah hang tak mengaji ke, dia tetap dulu dari hang. Walaupun satu patah perkataan pun dia tak boleh eja, tapi dia tetap dulu dari hang. Hang tak boleh potong dia. Tang kona ke, double line ke, hang tak boleh potong dia. Sebab dia telah mendahului hang daripada apa yang telah ditentukan Allah. Nak abang apa? Nak abang supaya jaga disiplin hang tentang apa yang aku buat. Jangan cuba-cuba nak jadi kurang ajar. No? sorry ya. Dia kadang-kadang bahasa pasar macam tu lah. Mai, selungguk RM2. Tu bahasa pasar. Jadi kadang-kadang saya ni macam jual cili di pasar. Mai kak, mai. Baru dari kebun, mai. Saya pun baru mai dari kebun, cabai ni pun baru mai dari kebun. Kalau kak tak mau cabai, ambillah saya. Sebab saya pun dari kebun juga. Okey. Mai kita. Mai kita sambung. Ran aku. Mengaji macam ni punya senang pun dia pun tak mau mengaji. Macam inilah pengajian paling senang sekali. Sambil-sambil minum kopi. Duduk tepi laut, atas bukit. Macam Zarif duduk. Kan? Saya duduk tempat tertinggi. Lam ni duduk di mana apa aku tak tahu. Nampak kusyen je. Belakang kosong. Duduk di bulan. Ada. Dan telah memberi kamu tempat kediaman yang kekal di akhirat. Dia letak dah. Dia susun dah hak milik dia. Tentu dia letak tempat yang baik.
Di mana? Di sisi dia. Allah Ta'ala telah meletakkan kita mulia di sisi dia. Dulu, kini dan selamanya. Satu tempat khas yang dia letak kita. Dia tak letak makhluk lain di sini. Di mana? Ashraf. Duduk langut-langut. Di mana Tuhan letak kita tempat paling mulia? Di akhirat esok. Diri Yang saya kata Ustaz. yang di sisi dia. Tahulah dia yang tak mana aku tanya abang bagi. Muhammad, spesifik. Muhammad. Dia letak dekat pengetahuan. Dia letak kita duduk tang tu sampai lah kita tahu dah. Belum pi. Tapi akhirat dah kita tahu dah duduk tang mana. Maknanya dia letak tempat paling baik dah. Di sini dengan ilmu kita pakai baju cantik. Dengan ilmu tu duduk tempat tu. Kita makan nasi sedap, kita makan lauk sedap. Duduk tempat aircon, duduk tempat baik tu. Duduk di sisi yang cukup baik. Apa dia? Pengetahuan. Tahu. Duduk dekat tahu ni, semua orang maju dalam hidup. Tak ada ampi akhirat, duduk di akhirat dah. Tak ada masuk syurga, duduk dalam syurga dah. La ilaha illallah, ibad. Tahu pasal Tuhan saja, dekat dengan Tuhan je, nama dia syurga. Nama dia syurga dah. Pasal tahu pasal Tuhan punya syurga. Noh. Ajaklah anak-anak, ajak isteri, ajak suami yang mereka tak mau, ajak pelan-pelan kat mereka. Tak usahlah duk pergi tang lain. Betul dah kat diri tu nak pergi tang mana. Ajak. Kalau tidak rugilah kita tak abang kat mereka. Abang dengan bahasa kita, bahasa seorang hamba Allah. Kalau kita dengan ibu, habaq bahasa anak kat dia. Kalau kita dengan suami, habaq bahasa isteri. Kalau kita dengan isteri, habaq bahasa suami. Dia mudah berhubung. Kita ni jadi isteri nak habaq bahasa dekan. Suami nak ingin lah challenge dia. Faham kan? Kita ni bahasa anak nak habaq bahasa engineer. Kita anak kot. Kalaupun kita engineer, kita anak. Habaq bahasa anak tu. Mak ayah mesti boleh pakai. Macam mana ustaz? Cik tak faham. Pergi kat dia, pegang dia mak. Cium tangan dulu mak. Dalam dunia ni, manusia yang paling abang sayang mak. Nombor 1 teratas. Kalau ada banyak kategori, mak duduk nombor 1. Doa cik hari-hari, cik minta, mak duduk nombor 1 dalam doa tu. Tu bahasa anak. Duk pakai bahasa cikgu besar, duk pakai bahasa pengetua, geli. Dan mak akan kata, aku makan garam dulu pada hang. Garam bukit. Hang makan garam biasa. Mak bagi layak buruk, baru kita dakai. No? Dan, tuan-tuan dah cukup tua kot nak faham hak saya abang ni. Ni bahasa orang-orang tua-tua dah ni. Boleh faham dah. Tak usah duk main buat tanya. Macam tu ustaz je. Aku luku pala hang ni. Orang duk habaq bahasa yang semua boleh faham dah. Orang tua-tua dah. Suami dekat isteri. Saya ni boleh kahwin dengan semua orang yang saya mau. Tapi saya pilih awak sebab Tuhan bagi awak dekat saya. Saya sayang awak gila awak tahu. Walaupun kadang-kadang awak nampak saya cengeng sikit. Saya ni keturunan rimau. Dia cengeng tu biasalah. Tapi awak di hati saya dengan penuh kasih sayang. Saya tak sanggup lihat awak susah. Awak lapak. Pakaian pun macam lama-lama. Tak sanggup tengok. Dan begitulah saya tak sanggup tengok awak jauh dari Tuhan. Tak sanggup. Saya pun bukan dekat sangat. Tapi kalau banding dengan awak, saya dekat jauh pada awak lagi. Jadi saya tak sanggup tengok awak jauh dari dia. Saya nak awak balik dekat dengan dia. Mestilah dia syok. Ini pi abang ni. Aku big boss. Dengar cakap aku. Tak bagi duit dapur ni pun tahu. Garang gemin. Macam manalah bini nak masuk dekat. Barakallah. Li wa lakum bil Quranil Azim. Okey, sambung lagi. Kat mana dah tahu. Dan menjadikan kamu tuannya. Dia kata Allah Ta'ala jadikan kita big boss dia. Mablis. Menjadikan kamu tuannya dan beri kamu kurniaan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah dirasa oleh hati. Apa dia? Aku akan zahirkan, inilah diri aku yang selama ni menjadi rahsia bagi diri kamu.
Pengsan gila 18 kali. Bila Tuhan bagi yang tu. No. Lah ni dia bagi kenal pun kita syok. Tak ada dah ni. Bagi kenal. Bagi kenal keadaan diri dia. Tak tunjuk dia hari. Dia tunjuk diri dia esok. Siapa pun kita tak mau dah. Siapa pun kita tak ingat dah. Kita nampak dia ya. Mablis. No. Dan siapa yang hebat di sini pun dia bagi dah. Tunjuk dah diri dia. Orang ni hebat. Sangat hebat. No. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Surah As-Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratin a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya tidak mengetahui apa-apa. Sesungguhnya tidak seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan mereka itu, yakni bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan. Siapa pun tak tahu apa Tuhan nak bagi dekat orang yang buat kerja lillahi ta'ala. Melainkan Nabi kata, nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, maka mata tak nak tengok Tuhan ni. Tuhan tunjuk diri. Tengok tu semua nikmat hilang. Nikmat tu telah menguasai semua nikmat yang lain. Tu saya kata, saya selalu kata, Tuhan, memang aku tak layak tengok muka hang. Pasal apa? Aku ni dengan celaru, dengan serabut, dengan lockdown semua aku ni. Memang tak ada can nak tengok hang Tuhan. Kalau dari segi syarat macam tu lah. Kalau dari segi syarat kelayakan ilmu, aku tak pandai. Aku dapat 1% daripada ilmu yang hang punya. Tentu aku tak boleh nak pi dekat hang, nak tahu hang dengan ilmu yang ada kat aku ni. Melainkan bila ada keizinan hang Tuhan. Kalau dengan diri aku, level aku ni, Allah, dengan Nabi hang pun aku jauh 1443 tahun. Lagilah tak layak. Tapi kalau hang nak bagi kat aku nak tengok diri hang, hang kata aku ni boleh tengok diri hang di balik tirai, pun cukup dah Tuhan. Aku tak boleh tengok banyak. Sebab aku tak layak, hang bagi aku tengok sebelah mata je. Cukup dah Tuhan, cukup dah. Cukup baik dah yang ni. Aku dah redha sangat yang ni. Sebab hang masih lagi bagi aku tengok hang. Saya lah. Tuan-tuan mesti dapat tengoknya. Kalau tuan-tuan boleh tengok, jangan lupa panggil saya. Jangan duk pergi seorang-seorang. Bagi saya ikut. Orang duk ajak penat-penat, puluh seorang. Geng tinggal. Jangan tinggal geng. Tak apa. Nah. Mai sekali, pergi sekali, dapat tengok pun sekali. Walaupun saya duk belakang tuan-tuan, tuan-tuan duk tutup muka saya, tengok celah jari tuan-tuan pun saya kira terbaik. Ini bererti ganjaran dari apa yang mereka lakukan di dunia dalam mematuhi hukum-hukum Allah, dalam bersabar dari melakukan dosa dan maksiat, dan bertawakal bulat kepada dia sahaja dan redha kepada dia. Yang ni Syekh ni kata. Yang saya kata, ni Syekh ni kata. Yang saya kata. Yang mana mereka ni dapat tengok? Yang mereka tidak pernah ada Tuhan lain. Mereka tidak pernah teringat ada Tuhan lain. Mereka tak pernah ada di hati sebesar zarah ada Tuhan lain. Mereka ni yang dikatakan syahid. Yang disebut dengan syahidin. Okey. Berhenti. Mari kita sembang-sembang. Nak habis time lah. Baca apa banyak. Okey Ustaz, soalan saya Ustaz. Okey, Saya nak tanya Ustaz. Nak mengaku ada pun tak boleh. Nak mengaku tak ada pun tak boleh Ustaz. Macam mana keadaan ni Ustaz? Kalau nak mengaku ada tak boleh, nak mengaku tak ada tak boleh tu kalau kita. Kalau dia boleh Masalahnya kita bukan kata dia mengaku, kita kata kita mengaku tak boleh Cuba kita tahu kata yang mengaku tu pengiktirafan dia, yang mengaku tu adalah persetujuan dia. Boleh Tapi kalau kita sendiri nak mengaku apa kita yang dizahirkan daripada dia, nak mengaku apa? Kecuali bila yang kita tahu kata, rupanya aku tak boleh, melainkan biiznillah. Ada izin. Kerana kita dipilih tanpa syarat. Ni boleh mengaku Tapi kalau kita duk rasa kita lah nak mengaku, mana boleh? Tak boleh. Sebab yang kalau ada, kenyataan yang bagi ada. Kalau tak ada pun kenyataan yang bagi tak ada.
Bukan yang ada tu sendiri, yang tak ada tu sendiri. Kenyataan daripada yang memberikan wujud. Diri mana boleh buat? Sebab tu nak mengiyakan ni, sebutlah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya Tuhan. Nak buat baik pun kalau hang tak tolong, aku tak boleh buat. Nak tolak buat jahat pun kalau hang tak tolong, aku tak boleh buat Tuhan. Melainkan mesti hang tolong aku. Okey tu. Okey, jadi soalan dia Ustaz, macam mana boleh timbul persoalan tu Ustaz? Silakan Ustaz. Bila iblis mai, bila nafsu mai, adalah persoalan. Cuba jangan bagi mereka ada. Tak adalah persoalan ni. Ni iblis pun kawan kita. Nafsu best friend lagi lah. Ada. Alright. Okay. Okay, next. Silakan. Saya tanya lagi Ustaz. Ya. Okay, sejak Nabi Muhammad 1443 tahun dan golongan umat-umat dia inilah yang dekat dengan Tuhan ni. Dan ramai adalah yang dah kembali, betul Ustaz? Ya. Jadi soalan saya lah ni yang depa tu duk tengah buat apa Ustaz? Silakan Ustaz. Lah ni saya bagi jawapan dengan persoalan. Dulu sebelum dia main, dia tengah buat apa? Okey. Sebelum mereka mai ke dunia ni, mereka ada buat apa waktu tu? Lah ni mereka balik, mereka buat apa pula waktu tu? Macam mana mereka buat sebelum mai, macam ni mereka buat lepas balik. Sama. Baik. Faham. Okey, silakan. Tak ada soalan. Silakan. Ya Zarif, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, macam mana kita nak bezakan bila kita rasa kita betul atas ilmu dengan kita rasa ujub atas kita rasa betul itu Ustaz? Macam lain macam je soalan ni bunyi. Okey. Ya. Satu atas tahu. Ya. Lagi? Lagi satu, bila kita rasa kita betul, kita akan tengok orang lain tak betul, jadi dia macam hang salah aku betul wujud. Orang lain tak betul tu dia bukan diri, hak tu nafsu. Bukan diri hak hamba ni, hak tu nafsu. Bila nafsu ni dia mesti nak pi kat orang, dia bukan nak tengok diri dia nak pi kat orang. Pasal apa? Kepentingan untuk diri dia nak memastikan semua yang ada tu tak bersamaan dengan dia. Dia mesti kena ada lebih. Maka yang tu bukan dengan ilmu, yang tu dengan nafsu. Okey. Baik Ustaz. Jelas. Baik. Ya, silakan. Okey Ustaz, minta pencerahan Ustaz. Ciri-ciri orang yang suka minta dipuji ni Ustaz. Silakan Ustaz. Saya abang saat ini dari tanya, dia akan tunjuk lebih diri dia, dia rasa tu lebih daripada orang lain. Ukuran lebih dia, orang lain tak boleh buat macam tu. Pasal apa? Dia mau diri dia sentiasa dalam pujian. Pasal apa je lagu tu? Tak ada lain. Minta puji. Tak ada lain. Sebab dia adalah tak kenal. Kalau ada title tu macam mana tu Ustaz? Mai saya abang, kalau 100 penduduk Malaysia ni, yang tak kenal dah 90. Dan kita berhadapan dengan orang yang tak kenal. Kalau kita tak kuat sungguh, kita akan jadi tak kenal juga. Walaupun letak haji kat depan Ustaz. Dia tak peduli ni. Tak kenal je out. Dan kita duduk dalam kumpulan yang tak kenal ni. Kalau kita betul-betul tak kuat, pengenalan kita betul-betul tak kuat, kita akan jadi tak kenal.
Percaya. Kita Ikut kena lah. kita Ikut. kena kuat sungguh, kita kena kemas sungguh supaya depa tak boleh tarik kita. Walaupun kita tak mampu bawa depa, tapi depa tak boleh tarik kita. Kalau tidak, depa akan tarik kita dan kita lebih teruk tak kenal daripada depa. Na'udzubillah min zalik. Tak percaya. Tuan-tuan jangan bercakap pasal Tuhan 3 hari cukup. Sehari kita akan ikut panggil orang lain. Betul, Nabi kata 3 hari saja hang tak ingat kat Tuhan, hati hang gelap. Betul tak? Sangat betul. Tuan-tuan pergi di pasar, orang-orang yang tak ingat kat Tuhan ni dah berapa hari kat dia, berapa hari dia pun tak ingat. Di pasar, pasal tengok tak lain, pergi pasar. Pasar yang jual ikan, jual sayur, jual benda. Duduk dengan kumpulan ni, berapa orang yang betul-betul ingat kat Tuhan time tu. Yang jiwa dia, kita tengok, kita tahu, dia ni bukan orang biasa. Allah. Berapa kerat sahabat-sahabat macam ni kita boleh jumpa. Jenuh, Ustaz. Dan kalau kita tak duduk dalam tu, tak duduk dalam kumpulan, kita duduk dalam kumpulan tu, kita tak kuat, mereka tarik. Sebab tu, Nabi habaq umum untuk semua orang. Pergi dengar khutbah Jumaat. 6 hari dah hang melewat, hang pergi dengar cepat. Hang tak pergi dengar khutbah Jumaat, kalau hang tak kuat sungguh, dunia akan tarik hang. Dalam khutbah Jumaat, satu perkataan jadi rukun. Daripada rukun-rukun perkataan ni, satu perkataan jadi rukun. Ittaqullah. Ya ayuhan nas, ayat mai, wahai manusia, ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka-mereka yang beriman, ittaqullah, kembali pada Allah, ingat dia, tengok dia, kenang dia. Apa tu, selalu fikirkan tentang dia. Hang tak buat, hati yang akan gelap. Sebab tu, lepas 6 hari mesti kena dengar. Lepas 6 hari mesti kena dengar. Orang perempuan, mana boleh pergi Jumaat? Bila dia nak dengar? Kecuali orang lelaki-lelaki yang duduk dengar, balik pesan. Mana dia pesan pun? Dia telang kat mereka ya. Abang Mai. Hancur tak mana ni? Hancur kita buat lah. Bukan siapa buat pun. Dia suruh pergi Jumaat, suruh dengar. Balik habang kat isteri. Satu perkataan cukup. Mengenal Tuhan, mengenai dekat dengan Tuhan. Habang nak. Nah, habaq. Ya. Nah, habaq mu depa cerita hari susu sedunia. Itulah betul. Sebab tu tengok. Rosak tang mana? Rosak tang yang bagi tahu. Tok Khatib, dia kena bagi tahu, ingat kat Tuhan. Ingat kat Tuhan, jangan tinggalkan dia. Cuba baca khutbah terakhir Nabi. Jangan kamu mensyirikkan Allah. Jangan kamu jadi manusia yang kufur kepada Allah. Dia abang kan? Kita lah ni abang khutbah. Pesan, wahai manusia. Kita semua ni sibuk dengan dunia kita 7 hari dah. Berulang-ulang 7 hari kita sibuk dengan urusan dunia. Urusan diri, urusan nafsu kita, urusan akal kita. Sampai kita lupa punca hidup, punca urusan kita lupa. Tuan-tuan, marilah kita selalu bawa hati kita ingat pada Allah. Kenang dia. Selalu berbalik kepada dia. Bergantung, harap, serah diri dekat dia. Tok Khatib tak baca aku tu. Sebab agama kita, agama ada jabatan. Agama yang jaga oleh jabatan. Habis ya. Jabatan pasal apa? Ada pengurusi, ada setiausaha, ada timbalan pengurusi. Semua nak jaga diri semua, bukan jaga agama. Sorry ya. Bukan babitkan siapa-siapa. Tapi hak tu lah yang terjadi tiap minggu. Lepas tu kena dengar khutbah Jumaat. Nak dengar apa yang pun nak cerita. Apa yang pun nak cerita kat manusia tentang agama ni. Jadi tuan-tuan dah mengaji, tuan-tuan dah tahu. Lepas Jumaat balik, tuan-tuan ceritalah dekat ahli keluarga kita. Apa yang patutnya kita tahu tentang khutbah ni. Apa yang Allah Ta'ala nak pesan. Dia berabak rukun khutbah. Mula-mula puji Tuhan. Lepas tu cerita kembali kepada Tuhan. Lepas tu selawat dekat Nabi. Lepas tu cerita nasihat sikit. Lepas tu berdoa. Itu rukun dah. Takkan khatib baca khutbah tak tahu rukun khutbah. Pagero. Baik. Ya, silakan. Ada lagi? Ya, Pak Ghulam, silakan. Terima kasih, Malik. Assalamualaikum, Ustaz. Ni Waalaikumsalam. Ustaz selalu dah sebut benda ni, tapi saya suka nak dengar lagi malam ni.
Sifat Allah, pengetahuan, tahu, dan ilmu tertua dengan ibadah, Ustaz. Yang merangkuli kemanusiaan dengan kehambaan. Ustaz, kisah sikit. Sekali lagi. Ilmu tertua apa? Sekali lagi. Weh, cambah Okay. bunyi. Sifat Allah. Okey. Allah tunjuk sifat dia. Hang pandang di mana, itulah aku. Okey. Lepas tu, pengetahuan. Kena tu tahu lah. Kita kena tahu dia siapa. Dia duduk di mana, dia buat apa. Lepas tu, ilmu. Ilmu yang Ustaz kata ilmu paling tua sekali. Dan hubung kait dia dengan ibadah yang kita kena buat bukan untuk Tuhan. Dan dalam aspek kemanusiaan dengan kehambaan. Okey. Ada 25 orang Rasul mai ke dunia ni. Bermula dengan Nabi Adam, diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok ekspedisi mereka apa dia? Mengajak manusia untuk mengetahui siapa Allah. Semua ekspedisi mereka tu. Dan semua tujuan mereka datang kerana tu. Memperingatkan manusia. Untuk mengetahui Tuhan. Maka macam mana manusia nak tahu pasal Tuhan? Nak tahu. Dikurniakan dengan ilmu pengetahuan. Dikurniakan paling besar untuk nak sempurnakan ilmu itu adalah dengan rasa. Yang ni Tuhan bagi dah automatik kat semua manusia. Rasa dan ilmu itu dia kamil, dia mengetahui tentang wajib dia tahu tentang Tuhan. Dan setelah dia tahu tentang Tuhan, dia selalu nak bawa diri dia untuk berhadapan dengan Tuhan ni. Maka dia letakkan peribadatan untuk diri dia. Peribadatan dia konsep hidup manusia. Untuk dia selalu mendatangi Tuhan dia. Peribadatan ni, setiap ibadat ni. Sebab dalam ibadat tu proses mengingat. Dalam ibadat tu proses memandang. Dalam ibadat tu proses mengetahui dan sebagainya. Dan dia perlu kena duduk dalam peribadatan yang bawa bagi dia dekat dengan Tuhan dia. Maka konsep ini telah diubah oleh generasi demi generasi. Diubah oleh orang-orang yang cerdik pandai dengan sangkaan-sangkaan. Contoh, kena semayang untuk berbakti kepada Allah. Ini dah diubah. Semayang bukan bakti. Semayang itu kedekatan. Semayang itu penyataan, kedekatan penyaksian. Semayang ni telah diubah oleh evolusi manusia. Satu ilmuwan ke satu ilmuwan ke satu ilmuwan. Pada asal nak jaga bagi elok supaya yang tak tahu ni kurang-kurangnya beribadat. Dia ada fokus dia. Tetapi tak dijaga tentang dasar awal semua Rasul datang. Apa dia? Mengenal Tuhan. Tak jaga yang ni. Bila tak jaga yang ni, peribadatan dah jadi untuk menyembah Allah. Maka, makin sehari, bertambah-tambahlah tebal hijab mengenai Tuhan di balik peribadatan itu sendiri. Pada mulanya, dia jadi satu benda ibadat biasa. Namun, lama-kelamaan dengan tertutup, terhijab oleh sangkaan, oleh tekaan-tekaan dan sebagainya, maka dia jadi satu peribadatan yang telah menjadi pegangan untuk dia. Begini nak beribadat. Begitu dan begini. Maka, terpisahlah dua martabat kepahaman ilmu manusia terhadap Tuhan. Maka keluarlah berbagai-bagai macam faham, berbagai-bagai macam ibadat. Melainkan yang kekal pada satu saja. Apa dia? Pada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak yang sebenarnya pada manusia. Yang ni saja kekal. Maka ada 73, yang kekal hanyalah satu. 72 lagi yang bersangka-sangka. Terbit daripada orang-orang alim sendiri. Yang telah membawa kepada berbagai-bagai pecahan pemikiran. Yang akhirnya telah menjadikan Tuhan itu seperti manusia. Wa ya'udzubillahi min zalik. Dan kita nasib baiklah Allah Ta'ala heret bawa dalam lorong yang kita duduk untuk kita mengetahui hakikat sebenar kehambaan, hakikat sebenar ketuhanan. Nasib baiklah, selamat ni, selamat. Ya Allah, selamat. Mai lepas ni kalang kabut pun, asas ni dah ada di diri kita.
Pengetahuan ni dah ada kat diri kita. Kita masih boleh dapat membezakan mana yang betul, mana yang salah. Kalau kita tak duduk pada kehambaan kita betul-betul, kita hanya duduk pada kemanusiaan, kita akan duduk atas jalan yang salah cukup banyak. Kerana kita mudah terpaut dengan pakaian, mudah terpaut dengan tutur kata bahasa, mudah terpaut dengan gelaran-gelaran, mudah terpaut dengan itu dan ini. Tetapi bila kita berada pada kehambaan yang sebenar, kita tak akan terpaut. Sebab kita tahu kedudukan apa yang Rasul-Rasul ni bawa tetap tak lari daripada tempat asal dia, iaitu melihat akan Tuhan dia. Dan kita kena menolak segala-galanya yang boleh menjadikan Tuhan itu tak seperti apa yang sebenarnya dia sebagai Tuhan. Baik. Ya, ada lagi, silakan. Duduk, sejam dah. 10-2 minit dah. Hei. Ya, silakan. Ya, Pak Ghulam, silakan. Sambung sikit lagi Ustaz. Dah tahu semua orang nak bawa tu Ustaz. Nak bawa tu. Bila dah tahu, bila dah reti, tak mungkin tak boleh bawa. Kalau tak boleh bawa juga, bermakna tak reti betul. Orang yang reti, dia tetap boleh bawa. Pasal sunnah dia begitu. Tuhan dah letak dia, formula dia macam tu. Siapa yang kenal, siapa yang reti, tak mungkin dia tak boleh bawa. Cuma, dia mungkin kurang boleh bertahan. Sebab mungkin terlalu kuat dia punya challenging. Dia punya challenge terlalu kuat. Dia punya halangan terlalu kuat. Tetapi dia tetap boleh bawa. Sebab Rasulullah bawa dalam keadaan cukup berat dia nak lalu. Kita mungkinlah kita nak abang dekat orang yang dah tahu tentang Islam. Ada Allah, walaupun dia tak tahu in detail, tapi dia tahu senang sikit nak abang. Nabi pergi habaq dekat orang sedang menyembah berhala. Allah. Letih. Dan kita sebenarnya pun letih juga pasal kita ni sembah berhala dalam sengak-sengak yang kita tak sedar pun. Nak buka keluar seksa bukan main. Duduklah. Okey, Ustaz. Ya. Duduklah dalam karung yang dah Tuhan letak dalam diri kita. No. Yang letak dah kat kita karung ilmu pengetahuan orang yang telah menafikan yang lain, hanya dia mengisbatkan Tuhan dia. Duduk dalam karung ni, jangan keluar dari karung ni. Keluar sekali lagi, lebah, apa tu, ketik kita, bagi kita semua jadi susah, jadi payah. Duduk dalam tu, selamat. Okey Ustaz, soalan saya Ustaz. Apa tanda ilmu ni matang Ustaz? Silakan Ustaz. Bila akhlak tu duduk atas akhlak yang sempurna, kemanusiaan dan kehambaan, matanglah orang tu. No? Yang paling terang, bila dia tak ada judgement, dia tak ada hukum. Dia tak pernah hukum siapa pun. Tu dia cukup matang. Baik. Ya, ada lagi, silakan. Macam-macam. Macam-macam. Saya tarik nafas, rasa ketat macam kena COVID. Pasal apa? Pasal saya tarik nafas 46 orang punya pernafasan.
Saya tarik nafas untuk 46 orang punya kehidupan dan kepahaman ni. Oh yo. Okey Ustaz, ni soalan. Fazan, boleh tanya terus Ustaz tak? Sembang terus dengan Ustaz lah senang. Fazan, tanya Ustaz terus. Assalamualaikum Ustaz, Abang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Adik-adiknya adik. wabarakatuh. Apa? Farihin. Ya, Farhin, silakan. Ya Ustaz, boleh terangkan lagi Ustaz, lebih jelas lagi bab yang berhala yang kita tak sedar tu Ustaz. Kita sebut sembah. Berhala Okey. paling besar yang tak sedar sembah diri diri kita sendiri ya. Rasa pandai, rasa wujud, rasa kuat, rasa senang, rasa hebat. Itulah berhala paling susah nak buang. Hijab paling tebal kita dengan Tuhan, berhala paling besar kita dengan Tuhan, diri sendiri. Tak pernah melihat dia bawa, duk lihat kita pi. Tak pernah lihat dia bagi, duk tengok kita cari. Tak pernah tengok dia pandang, duk tengok kita fikir. Mana berhala? Hari-hari duk buat kerja tu tak? Hari ni Ustaz tanya tu, hari-hari duk buat kerja tu tak? Ya Ustaz, betul. Buat balik duit bagi kat bini. Nampak daripada Tuhan kan, nampak kita pekerja penat-penat balik bagi kat bini duit. Yang ni Farihin susah nak keluar tau. Yang ni lah berhala paling besar dalam diri kita yang susah nak buang. Pasal apa? Sekejap ni dia akan join dengan nafsu. Sekejap ni dia akan join dengan jiwa, dengan perasaan dia join sekali, maka Tuhan langsung kita tinggal. Bila hak tu berlaku, mai perasaan. Tak puas hati, nak kita dimuliakan, nak kita disanjung, nak kita diucap terima kasih, nak kita dipandang. Dia main ni semua. Sedangkan Nabi buat kerja jual nyawa dia. Dia tak minta siapa puji dia pun. Okey Farin. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik. Baik. Ya Alif, angkat tangan dia, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya tak ada soalan nak tanya hari ni. Cuma saya teringin nak dengar Ustaz ceritalah tentang keadaan yang mana keadaan tu kita syok tengok orang. Kita syok tengok orang sekeliling kita hanya kerana sebab kita teramat syok nak kenal dengan apa yang dia kenal. Keadaan tu Ustaz. Terima kasih. Okey. Ada anak kan? Ada. Kan? Bercita-cita terhadap anak tak? Bercita-cita macam mana? Terhadap anak nak bagi anak pandai, nak bagi anak. Ada. Kenapa perasaan tu ada? Sebab saya nak yang terbaik untuk anak saya, Ustaz. Pasal apa nak terbaik untuk anak tu? Pasal apa berlaku tu? Pasal yang tu yang ada dekat Alif. Sebab syok dengan dia. Syok dengan diri Alif, syok dengan dia tu ada kat Alif. Ya. Okey. Nak abang orang lain payah, abang anak kita senang sikit. Okey. Ustaz. Terima kasih. Dan saya nak pesan untuk kita semua. Jangan pandang orang lain tu orang lain. Pandang orang lain tu kita. Kalau tidak tuan-tuan, kita mesti ada benci. Percaya. Jangan pandang orang lain tu orang lain. Dia tu kita. Kalau kita tak pandang diri orang lain tu kita akan benci. Baik. Dan dengarlah. Benci itu satu penyakit. Virus. Dan penyakit dia akan merosakkan badan. Percayalah yang ni. Akan berlaku yang ni.
Pasal apa kita nak tengok orang lain tu orang lain? Pasal kita rasa kita tu hebat dari dia. Habis ya? Awak kita hebat ke? Berat. Cuba kita tanya diri kita hebat ke? Kita tak hebat pun. Pasal apa nak tengok orang lain teruk? Kita pun bukan hebat pun. Seduit pun tak laku. Beratus-ratus kali saya kata, dalam perut kita ada najis. Supaya kita selalu tengok kita hina. Kita tak nak tengok orang hina. Betul. Beratus kali saya kata, kita hidup dengan najis. Supaya membangunkan rasa kehinaan tu betul. Supaya orang kita tengok elok. Kita tengok elok tu, mana kita tengok diri kita tu elok. Sebab elok tu ada kat kita. Kita selalu duk tengok diri kita pandai. Kita ni mak kita dekan, pak kita dekan, mak kita menteri, pak kita menteri, kita rasa kita pandai. Mak kita ustazah, pak kita ustaz, kita rasa kita ni beragama. Apa macam tu? Betul. Selalu Okay. pandang diri bagus. Oh, kita dah ambil ijazah sarjana muda, sarjana tua, degree, PhD, apa mergak kita ambil, kita rasa orang lain tak pandai. Pasal kita ada degree, kita pandai. Lah. Yang ni yang menyebabkan kebencian ni ada. Ya, betul. Kita rasa kita segak, kita kata kita bagus, orang lain semua tak elok. Kita rasa kita kenal, orang lain semua tak kenal. Macam mana macam tu? Orang lain semua tengok. Macam mana? Bagus sangat lah kita ni. Okey Ustaz. Soalan saya Ustaz, ni ada satu hadis daripada riwayat Muslim. Ilmu tidak dapat diraih dengan mengistirahatkan badan, iaitu bermalas-malasan. Cerita sikit Ustaz, silakan. Kalau tuan-tuan nak buat kenal Tuhan Quran pun tak baca, kenal apa? Semua dia letak hubungan ada dah tu. Kenal Tuhan, mayang pun tak kenal apa? Malas nak buat. Malas ni iblis je. Malas ni nafsu saja. Lah, kata kenal. Yang mana? Ada lagi beban, ada lagi naik angin. Bukan dia tu. Tak betul ya, tak betul. Cawan, dia kena bubuh ayak kopi. Baru nama dia cawan. Dia kena bubuh ayak teh, Milo, Holic, Nescafe, 3 in 1, nama dia cawan. Tuan-tuan ambil bubuh ayak laut, bukan function untuk cawan. Walaupun ayak juga. Baik. Ya, betul, silakan. Assalamualaikum Ustaz semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tak ada nak cakap apalah, cuma Awak. Betul? Left terus. Hilang. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala terlampau dekat di hati dia. Dia cakap tak boleh. Dia bukan ada pasal lain. Pasal Tuhan terlampau dekat. Sangat dekat. Seorang tak boleh buat sebab terhalang atas kedekatan. Dia sebab Ustaz. Sebab tu saya kata bila dia mendekati, badan mana boleh tahan. Kita tengok rimau. Badan kita jadi ketak. Pasal apa? Kita mendekati jabar Tuhan. Kita mendekati qahar Tuhan tu. Bukan rimau tu. Bukan rimau tu. Qahar dan jabar Allah duduk di situ. Sebab tu badan kita jam. Kalau abang Ustaz, tahu. Tak payah habang. Saya tahu Saya habang ni hak saya tahu lah ni. Pasal apa dia tak boleh cakap, saya tahu lah. Saya rasa dulu kot. Saya lalu puluh tahun dah ni. Kalau tuan-tuan kata ketak, tuan-tuan kata riau, saya riau je. Saya riau. Saya pegang kaki meja tuan-tuan.
Saya pegang kaki meja dan riau sebulan dia buat kerja aku tu. Saya tengok bawang, saya riau, saya tengok pokok, saya riau, saya tengok nu, saya riau berbulan-bulan. Dan tak ada siapa cerita kat saya, apa dia sebenarnya ni. Sampailah Tuhan buka hijab bagi tahu apa dia sebenarnya. Sebab tu, bila Tuhan tu dekat Zul, bila dia mendekati, dia duduk di hati ya, badan jam. No? Pasal apa? DNA terlampau banyak, over limit, dia pergi duduk dekat otot. Dia duduk dengan over limit, lebih daripada had. Otot jadi keras. Kalau DNA ni duduk cukup, dia boleh bergerak. Otot boleh bergerak. Dia duduk lebih. Pasal apa? Pasal sentuhan tu mai, dia keluar lebih. Faham? Tak apa. Tak ada masalah. Nanti tak tahu apa, tak tahu nak tanya apa, PM tepi. Kita sembang di tepi. Lagi senang. But Anak kriau nak susu kan, kita menangis, apa tu, kehilangan benda yang kita suka. Itu semua bila Tuhan tunjuk diri dekat kita, kata aja aku menangis sebab hilang apa yang kita suka lah, apa yang kita sayang. Sebenarnya Tuhan nak apa? Aku dekat semua dengan hang. Yang tak rasa, hang tak tahu. Bukan tak rasa, hang tak tahu. Tapi bahaya dia bila tahu apa dia? Langsung riau double. 2 kali, 3 kali. Baik bagus ya riau. Dia melapangkan hati. Melapangkan tubuh. Riau ni dia melegakan tubuh. Supaya stres dia kurang. Regangan dalam tubuh ni dia kurang. Kita boleh tenang sikit. Tidak, Nabi tak suruh lah Siti Khadijah selimut dia. Khadijah selimut aku. Nabi pun ketang. Tambahlah kita, ya Allah. Saya cerita ni mungkin lah, tuan-tuan. Saya nak buat. Okey. Saya tak boleh dengar lagu negara aku. Saya mesti ketak satu badan. Saya nak bercakap tak boleh. Saya dengar lagu negara aku je, saya tak boleh cakap. Saya jadi ketak. Pasal apa? Nation. Kecintaan saya pada negara ni, nation dia tinggi. Kerana Allah Ta'ala tunjuk, zahirkan diri dia pada negara yang kita duduk ni. Negara yang kita diami ni, dia tunjuk, dia zahirkan kasih sayang dia, kecintaan dia. Tak boleh dengar. Saya tak boleh. Lagu negara aku, national anthem ni, kalau ni, saya ketak. Saya menyanyi tak boleh. tu wasilah Ustaz noh. Ya. Sebab tu, siapa yang berjuang untuk tegakkan negara dia, kedaulatan negara dia, orang ni sangat dekat dengan Tuhan dia. Dia tak tahu lah. Tambahlah dengan orang berjanji, sebut nama Nabi, agungkan Allah. Nabi. Ni jam terus. Jam terus. Tapi yang paling terkesan Ustaz lah, Ustaz. Ya. Bagi saya bila Ustaz abak pasal nasi lah Ustaz. Itulah. Tu saya kalah terus Ustaz. Kalau nasi ke, pasal nasi ke? Nasi. Okey. Tengok nak. Segenggam kita ada 300 biji lah kata. 300 butir beras yang dinamakan nasi. Tuhan ambil sebutir buah kasih sayang dah. Allah. Kalau kata Tuhan tu ada kilang, beras tu jalan satu-satu, dia titik kasih sayang dia. Tuk. Sampai segenggam duduk dalam tangan kita. Ni parah ni. Tak nampak ni tak tahulah Ustaz. Betul tak tahu nak buat apa.
Tak tahu dah hijab berlambak dah. Saya selak satu. Saya buang hijab satu-satu. Betul tak? Kalau masih berhijab, I don't know what to say. Apa-apa I pun, don't know lah you people. apa-apa pun, saya nak minum air tu. Ya, potong karat, Abang Ali. Abang Ali. Ya, Kita ya. mengaji buku pun nak habis dah. Takkan tak faham gitu. Saja-saja. Sebenarnya Lam, kita tak pakai buku pun. Sebab diri kita tu buku. Yang hak luar tu kita rojok aja. Diri kita tu lah buku tu. Sebab Kita Tuhan buat kata, kitab juga. Tuhan kata, kami turunkan di tengah-tengah kamu kitab. Diri Lam lah. Pi tang mana tak payah pakai guru. Pi tang mana tak payah pakai instruktor. Tak payah. Pasal apa? Diri kita semua tu. Tu dia khabar dalam Quran Ustaz. Khabarkan dengan kitab itu Ustaz. Ya, Mana kitab tu? diri Lam. Tengok pokok bukan payah hijau. Terus sebut ya, pokok. Kalau kitab kena hijau. Tengok gunung. Tak payah hijau pun. Semua data dah siap. Keluar lah. Kita ni Pentium plus berapa pun tak tahu. Kita punya database yang Tuhan letak dekat kita lebih besar daripada alam ni. Untuk kita analyse. Database kita sangat besar. Dan tak tahu berapa trilion gig yang kita boleh isi penuh dengan data. Kalau kita beli 1 tera gig. Kan? Apa tu? 1000 lah. 10,000 gig lah. Kan? 1 gig. Hak ni, diri kita ni, satu alam ni boleh isi. Dan masih duduk di ujung. Berapa gig kita ada tak tahu. Masya Allah. Ambil dunia, ambil akhirat, ambil langit, ambil bumi, ambil siang, ambil malam, boh dalam diri kita. Data kita tak penuh 1% pun. Kita punya memori ada lagi 99%. Setelah seluruh alam duduk dalam tu, ada lagi 99% memori kita kosong. Baru kagum dengan Tuhan Ustaz. Itulah pasal. Kerana Kalau tu, tak kagum macam mana? kerana tu kita boleh buat benda ekstrim. Benda-benda ekstrim. Paling ekstrim sekali orang boleh terbang menggunakan mesin. Dulu orang pakai kapal terbang. Lah ni Jerman buat alat enjin nak terbang letak di lengan. Macam Iron Man tu. Dia tak payah pakai mesin. Dia tak payah pakai kapal terbang, tak payah pakai apa. Dia pakai alat yang dipasang di lengan. Lah ni dia buat untuk kenderaan dia dulu. Lepas tu besok dia buat produce orang keluar. Habis apa? Sistem penerbangan negara semua dah mula tak laku lah. Tiap-tiap orang ada. Nak kena buat undang-undang penerbangan pula. Jaga traffic light, jangan langgar. Tu pula pening tu pula. Hebat. Sangat hebat Ustaz. Dan kena ubah pula sistem keselamatan kena ubah pasal orang boleh terbang. Dia boleh pergi ikut bumbung, buat rumah pasien lain pula. Pasal apa rumah macam ni? Pasal orang boleh terbang ni. Macam-macam. Hebat. Pening cik. Okey Ustaz, ni Alif tanya ni. Tanya terus lah Alif, sembang terus lah Ustaz. Payah nak baca-baca soalan. Silakan. Dia nak manja lah tu. Nak manja-manja doa kita Abang Lee. Okay Ustaz. Saya pernah dengar Abang Lee cakap lebih kurang macam ni lah. Ustaz, Abang Lee cakap Ustaz tu kitab bergerak. Yang kita nak copy tu adalah kitab yang ada dekat Ustaz tu. Kalau yang macam tu lah macam mana pula Ustaz? Dah, yang kita nak copy tu yang nak kita database yang ada kat kita tu. Kita nak ambil masuk. Database kita tu kena sama besar memori dia.
Okey. Dan sama besar tak? Sama besar. Kita tak pernah copy lagi. Sebab Tuhan kata, aku jadikan kamu dari diri yang satu. Bermakna sama besar. Ya. Baik Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Baik, ada lagi? Alif, ambil roti. Jangan kacau mengelih roti. Ustaz, Ha. saya Ya. nak keluarkan satu statement ni, Ustaz ulang. Boleh lah? Ya. Boleh Ya, insyaAllah. Tuhan saya sangat baik dengan saya, Ustaz. Silakan Ustaz. Dan semua Tuhan tu baik naknya. Cuba nak tengok Tuhan kita baik kita. Tengok isteri. Isteri dengan kita aja nah. Tengok anak kita aja nah. Kita tengok anak pernah tak kebencian ada? Tak ada. Tengok anak bila pun penuh dengan kasih sayang. Walaupun anak tu macam pelesip perangai. Sebab Allah Ta'ala tu sangat sayang kat kita. Tanyalah mana-mana ibu anak dia penagih dadah, tetap baik. Tanyalah ibu mana pun. Anak dia ni sampai polis tangkap 20 kali lah. Tetap anak dia baik. Kalau bukan kerana Tuhan sangat sayang kat kita, dia tak perlu buat Abu Jahal. Sebab dia sangat mengetahui tentang Abu Jahal. Dia tak perlu buat. Dia tak perlu buat Firaun. Sebab dia sangat tahu tentang Firaun. Dia tak perlu buat Namrud. Dia tak perlu buat Abu Lahab. Dan dia tak perlu buat Yahudi, Nasrani, Majusi. Oleh kerana Tuhan saya sangat sayang kepada saya, dia buat semua. Masalahnya, saya tak tahu nak sayang Tuhan saya. Yang tu masalah. Tak tahu nak balas lagu mana. Dia tak tahu nak balas lagu mana, satu bab. Tak erti nak balas, satu bab. Ya. Yang jahil, dia tak tahu nak balas. Pasal dia tak tahu. Yang alim, dia tak tahu nak balas pasal tak ada ruang dia nak balas. Ya, Tak ada suasana dia nak balas. Sebab tu, orang mengenai, dia tak payah semayang. Orang tak mengenai, dia tak payah semayang. Tapi orang mengenai juga, dia tak payah semayang. Dua. Tapi, orang yang tak kenal, dia tak mau semayang. Dia tak semayang langsung, tak nak semayang. Tak nak semayang. Orang yang mengenai, semayang dia jadi senang, tak jadi payah. Ya, betul. Sebab dia tak payah semayang. Betul. Heran. Pelik sungguh. Tanyalah siapa-siapa pun. Bila dah kenal, perasaan dia lain. Ya. Dulu kita tak kenal, kita tengok mak kita lain. Lah ni kita kenal, kita tengok mak kita jadi lain. Ya, betul. Totally lain. Tak sama dah macam aku tengok dulu. Tu abang Ustaz. Kewujudan diri dan alam ni bukti cinta Tuhan. Walaupun aku tak boleh takwil. Dulu datang musibah, kita hadapi dalam keadaan yang lain. Sekarang kalau datang musibah, kita hadapi dalam suasana yang lain. Okay. Allahuakbar. Dulu kita tengok duit sekupang. Kita punya versi macam lain. Sekarang ni tengok duit sekupang, versi kita lain pula. Betul. Dulu tengok nasi tumpah atas meja, kita makan-makan nasi tumpah. Kita tengok lagu lain. Sekarang ni sebutir nasi tumpah atas meja, kita tengok macam lain lah. Itulah akhlak. Ambil semua lah. Tak payah simpan lah Ustaz. Ambil semua. Nak simpan buat apa? Dia bukan benda ambil, benda hantar. Benda tu ada. Ambil. Dia tahu je terus berdiri. Dia tahu je terus berdiri. Bukan ambil dari orang tubuh kat kita. Ada kat kita. Tahu je dia keluar. Macam tu.
Kita bukan pergi adapt benda tu masuk kat kita, dah. Dah, Kita ya. dah ada Faham. benda tu, buka kunci dia bagi betul, keluar dan Ya. kita berdiri tu. Macam tu lah. Link dia tu- sama. Sebab tu dia sedia. Dia kata, duk ada dah. Sedia, Ya. sedia. Kidam. Dia memang macam tu dah. Bagi betul line je. Macam mana tak boleh cerita? Wajib boleh cerita. Ustaz. Sebab tu Nabi kata, apilah tanya orang yang tahu. Tanya ahli dia. Jangan pergi tanya yang bukan ahli. Sebab tu, bila dia ahli, hang tanya dia mesti betul. Hang bukan ahli, tanya dia mesti nak mengarut. Apa yang kau merepek ni, Ustaz? Ya, setan baru balik operation tuan. Azab aku dah habis. Giliran kau pula. Panggil setan yang penghabisan. Tapi paling best dia kata dekat Ah, Harun. ah. Datuk Mahfuz kata dekat Harun. Ai Harun, sampai atas katil. Krusus Pak. Krusus perkahwin. Saya lepas tu bila Cik Norma my claim check, Mr. Secretary kata, anak bapa. Hey, itu bukan anak bapa, itu anak setan nama dia. Baiklah tuan-tuan, pergi tengok cerita P. Ramli ni. Pengajaran dia sangat banyak. Dia kata dekat Saleh, ingat Saleh, sekali orang tak percaya, sampai bila pun orang tak percaya. Betul. Betul. Berat orang nak jaga amanah ni. Allahu Akbar. Ada lagi, silakan. Tuan-tuan nak tahu level mana kita mengaji, sampai tang mana dah kita faham, bila tuan-tuan tak tahu nak tanya apa dah. Tu level kita duk. Tak tahu nak tanya apa dah, aku dah tak tahu, aku macam jam, aku tak tahu nak tanya apa dah. Tu level duk . Besok dia nak ajak, dia buka apa yang dah ada, yang dia dah letak kat kita, dia buka satu. Kita mula faham. Satu. Tiap-tiap hari kita lalui hidup, dia akan buka. Dia akan buka dengan apa yang kita tahu. Dia buka kita ada kesedaran. Berubah, badan kita berubah. Tu yang Zul menangis. Bila dia buka, menangis. Bila dia buka, menangis. Tu dah pasal. Lepas tu ada yang main mengumun dah, Ustaz. Oh, macam mana ni? Saya cakap ke-12 je. Ke-12 kalau call tak ada. Dia tidur. Ustaz. Layan je lah, no? Layan je lah. Nak buat apa lagi? Baik. Guru saya pesan, kalau tengah-tengah hari, orang main kat hang, bangkit. Jangan duk lena. Hang jangan duk sombong dengan Tuhan ni. Allah. Habis. Faham. Dia kadang-kadang, dia tunjuk action dia kat kita. Hamai kat aku. Kadang-kadang, dia humble kat kita. Aku nak pergi kat hang. Kena tang dia nak main kita syok lah. Kena tang dia suruh kita pergi kat dia, kita mula. Jam Lagi nanti tuan-tuan kena lah. Tuan-tuan tunggu apa? Nganga apa? Taubat lahum kena nanti. Tunggulah, wajib kena. P. Ramli kata, tahanlah Slice pinggang. Slice pinggang tinggal. Bawa bungkusan. Nak minta sedekah? Hari Jumaat. Kalau kita tak berhadapan dengan ramai orang, kita berhadapan dengan pasangan kita. Kadang-kadang kita kena pergi kat dia. Kadang-kadang dia main kita. Ya. Time kita kena pergi kat dia tu nak kena buang diri banyak. Pasal apa? Kita penuh dengan diri, kita pergi kat dia lagi pelik.
Tapi sebenarnya Ustaz, bila bangun jatuh tu sebenarnya lagi baik. Menambahkan kita punya konkrit. Betul. BRC kita jadi makin besar saiz dia. Betul. Baik, ada lagi nak kongsi ke apa ke, silakan. Okey Ustaz, kalau tak ada apa-apa kita Dalam tangguh. dalam ni yang saya anggap berjaya lah, yang saya anggap berjaya lah. Bukan yang lain tak berjaya, tapi yang ni agak lebih berjaya. Dua orang lah dalam ni. Yang saya tengok sangat berjaya. Pertama, mereka-mereka itu adalah macam nak terima anugerah. betul lah. Ni anugerah berita harian. Okey. Yang pertama nama dia Muhammad Zarif. Ya. Yang kedua nama dia Gulam Husain. Ya. Ore. Pasal depa mampu bawa zaujah depa duduk dalam ni. Hebat. Allahu Akbar. Baik. Ada lagi? Ustaz, macam tu saya nak kena kahwin kau Ustaz. Hampir kahwin lekas. Lepas aku tengok hang. Duduk solo ya. Hang nak boleh aku nak tolong kira bagi. Bangla ke, Nepal ke, mana ke abang? Ambul. Macam ni punya handsome tak mau kahwin lagi. Heran tu. Baru Ang counseling tanya Kak Tun. Kak Tun dia boleh bagi counseling kat Ang. Ang tanya kat dia, Kak Tun. Jadi kita PM Cik Tun lah. Tanya orang Ustaz. Tanya orang. Dia tak mau. Dia tak mau. Tak apa. Dia nak jadi Nabi Khidir lah. Lone Ranger. Baik, ada lagi? Kalau tak ada Ustaz, kita tangguh Ustaz. InsyaAllah. Baik. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak semua. Terima kasih banyak-banyak yang ada. Terutama Makcik Senyap hari ni tak bunyi apa pun. Terima kasih banyak insyaAllah. Dan Kak Tun. Ustaz, tak tahu nak tanya apa. Baik. Makcik, Kak Tun, Abang dah Abang Abang tak ada lah ni. Okey. Makcik, Kak Tun, Kak Ani. Siapa lagi yang ni yang senior ni? Abang Azam. Abang Aziz, Abang Zam. Okey, Azam. Okey, macam banyak-banyak bahasa-bahasa yang kurang-kurang enak didengar. Dan minta banyak-banyak pasal style saya ambil roti, mengali jangan kacau, okey? Ambil sorat, postman jangan kacau. Okey? InsyaAllah. Yang lain-lain, tahniah anda berjaya menguasai diri anda sendiri. Ustaz. Ya. Syirah cakap, tapi Bengali handsome macam Jamal Abdullah macam mana? Kena ambil lah. Ambil baju kurta. ambil baju mengali sudah. Mengali jangan duk ambil. Dan terima kasih semua. Yang tuan-tuan, yang paling penting kita boleh menguasai diri kita. Baik. Sebab kalau kita tak boleh kuasai diri kita, yang luar akan kuasai kita. Okay. Kita boleh kuasai diri kita, yang luar mereka kuat macam mana pun mereka tak boleh tarik kita. Dan kita masih dengan yang sebenarnya, iaitu dengan Allah. Tak ada siapa boleh kuasai kita, itu lebih selamat. Allah. Sebab hak muda-muda ni dia boleh pergi tempat lain. Macam Alif, macam Ashraf. Muda ni macam Syarik, muda lah kita kira. Mereka boleh pergi tempat lain. Tapi mereka tak pergi. Mereka main tang ni. Makna mereka boleh kuasai diri. Hak tua-tua kalau main biasa. Pasal dia memang tak mau dah hak lain. Hak muda dia mau hak lain ni. Tapi dia masih main tang ni. Hebat. Bukan main mengaji ni. Main duduk tempat di sisi Tuhan ni. Sebab di mana pun dia tetap duduk dengan Tuhan dia.
maka dia telah menang, dia telah dapat menguasai diri dia. Namun perjuangan tu tak nak selesai sampailah nyawa dia habis. Ya. Jadi betul lah kata Dr. M, perjuangan yang belum Selesai. kita kena terus sampailah kita dijemput pulang, baru Baik. ending story. Baik. InsyaAllah. Tapi jangan bimbang, Allah Ta'ala tak pernah bagi kita sad ending, dia mesti bagi happy ending selama kita tak putus yang dia. Baik. InsyaAllah. Husnul khatimah. Baik. Ambil hak elok-elok, hak tak elok tinggal hak dari saya ni. Minta maaf banyak semua kesalahan yang saya buat, pelakuan, percakapan, memek muka, gerak diam, semua yang menyusahkan tuan-tuan, minta maaf banyak-banyak. Dan sekadar nak memperingatkan apa yang telah tuan-tuan tahu dah. Cuma tak ada siapa peringat, dia duk pendam. Bila ada yang peringat, dia akan bangun. InsyaAllah. Moga-moga dirahmati, diberkati. Moga-moga rehat tuan-tuan dalam aman, tenang dan damai. InsyaAllah. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai ikhtamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqan haqqan wa dhukna tiba'ah wa arina al-batila batilan wa dhukna juttinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.